Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Ikhwan bin Rizwan. InsyaAllah, hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan kepentingan berdakwah mengikut tahap mad'u. Apakah yang dimaksud dengan dakwah? Dakwah dari segi bahasa ialah diambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu dakwah. Dakwah ialah kata terbitan yang berasal daripada perkataan da'a, yang bermaksud seru atau ajak. Dakwah juga bermaksud sebagai seruan bagi menghimpun manusia untuk sesuatu urusan dan mendorong mereka melakukan kerja tertentu. Apa pula pengertian dakwah menurut istilah syarak? Dakwah dari segi syarak secara umumnya ialah menghimpun manusia dalam kebajikan dan menunjukkan mereka jalan yang benar dengan suruhan melakukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Baik, seterusnya, pernah dengar tak perkataan mad'u? Salah satu unsur dakwah terpenting adalah mad'u, iaitu orang yang menerima ajakan dan panggilan kepada agama Islam. Para mad'u adalah seluruh manusia dengan berbagai corak, suku, budaya, ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya. Mad'u iaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia yang menerima dakwah baik sebagai individu ataupun kelompok. Baiklah, seterusnya saya akan kongsikan siapakah golongan-golongan mad'u. Golongan mad'u terdiri daripada 4 golongan. Yang pertama, al-mala'. Yang kedua, jumhur an-nas. Dan yang ketiga, al-munafikun. Yang keempat, orang yang membuat maksiat. Apakah yang dimaksudkan dengan al-mala'? Al-mala' ialah golongan yang berpangkat tinggi dalam kalangan manusia, seolah-olah mereka dipenuhi kemuliaan dan menjadi pusat perhatian mereka. Golongan atasan yang berpengaruh dan dianggap oleh masyarakat sebagai pembesar dan pemimpin mereka. Oleh itu, golongan ini suka untuk menerima dakwah. Mereka juga sangat mencintai kekuasaan dan kemegahan sehingga takut untuk melepaskannya. Yang kedua, jumhur an-nas, masyarakat. Dari segi bahasa bermaksud kelompok majoriti, merupakan kelompok yang terbesar dalam masyarakat. Kemudian mereka ini umumnya terdiri daripada kaum yang sangat lemah yang mempunyai lapisan terbesar dalam satu masyarakat. Golongan ini lebih cepat menerima dakwah Islam berbanding dengan golongan al-mala' kerana mereka tidak mempunyai sifat-sifat seperti cinta kepada keduniaan dan kekuasaan yang menimbulkan sikap sombong seperti golongan al-mala' tadi. Yang ketiga, golongan al-munafikun. Golongan ini sentiasa melakukan kerosakan di muka bumi. Mereka ini diumpamakan seperti musuh dalam selimut yang berpura-pura menyatakan keimanan tetapi bersikap bermusuhi Islam, seperti menghasut kaum muslimin, mengajak mereka meninggalkan jihad dan berpakat dengan kaum musyrikin untuk menghancurkan Islam. Yang keempat, orang yang membuat maksiat. Mereka ini ialah golongan orang-orang yang beriman dan bersyahadah, tetapi mereka tidak menunaikan isi dan jiwa syahadah yang dituturkan. Mereka tidak melaksanakan perintah agama dan mengabaikan sebahagian yang lain. Seterusnya, saya akan kongsikan apakah kepentingan dakwah mengikut tahap mad'u. Yang pertama, akan menguatkan lagi kefahaman mereka terhadap dakwah yang disampaikan. Hal ini kerana dengan berdakwah, para da'i akan menerangkan serta menambahkan lagi ilmu tentang perkara-perkara yang kurang pasti dan sering menimbulkan persoalan oleh golongan-golongan mad'u. Oleh itu, para da'i perlulah menerangkan kepada para mad'u secara terperinci dan jelas agar tidak menimbulkan salah faham antara mereka. Yang kedua, dapat mengubah sikap para mad'u ke arah kepribadian yang lebih mulia. Ini kerana berdakwah dengan hikmah mampu mempengaruhi kepribadian mad'u ke arah kebaikan. Contohnya, dari segi adab, para mad'u boleh memberikan pengetahuan kepada mad'u dan memberi contoh dan tauladan yang baik mengikut sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, dapat membuatkan para mad'u semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana kesan berdakwah juga membuatkan mad'u dekat kepada Allah.
dengan mengajak dan menyeru para mad'u untuk pergi ke masjid dan membaca Al-Quran, membuat aktiviti agama mengenai dakwah Rasulullah SAW. Untuk kesimpulannya, melaksanakan penyiaran agama Islam kepada semua manusia dengan bijaksana adalah penting. Janganlah kita sebagai pendakwa menggunakan kekerasan dan paksaan, apalagi mencela dan memaki serta tidak sopan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui cara-cara menyampaikan dakwah mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita melaksanakan dakwah, wajib untuk seseorang itu mengetahui cara dan pendekatan yang sesuai untuk dilaksanakan apabila mereka berdakwah kepada setiap golongan mad'u yang berbeza. Pendekatan-pendekatan yang digunakan haruslah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, kerana kedua-dua sumber tersebut adalah relevan sepanjang zaman dan sesuai digunakan untuk semua golongan-golongan mad'u. Dakwah yang disampaikan perlulah mengikut cara yang bersesuaian untuk setiap tahap-tahap mad'u. Ini kerana mereka berbeza dari segi latar belakang, tahap keilmuan dan sebagainya. Baik, sampai situ saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.